Okay, Assalamualaikum. Kita tengok soalan yang example 8 nota kuliah ya, untuk limiting return tu. Jadi ini soalan dia, example 8. Okay. Jadi kalau dapat persamaan macam ni, kita pertama kita kena create dia punya equation lah. Dia bagi Na dengan Cl2 dan ada NaCl kan. Jadi buat persamaan dia NaCl2 dengan NaCl. Okay, so you have two reactant di sini, A dan B. Ini produk dia ada satu C ya. Jadi dalam kes ni kita tak tahu which one is limiting and excess kan. Jadi dia suruh kira lah tu. Okay. Jadi given this is 3.7 gram, this is 4.3 grams ya. As we know the stoichiometric number here after you balance, equation mesti wajib. Wajib kita balancekan dia. Jadi ini gunakan inspection method lah, kerana dia tak ada charge kan. Jadi main letak number ya. 2, 1 dan 2. Metal, non-metal, hidrogen dan oksigen ya. Metal, non-metal, hidrogen dan oksigen. Jadi kita balancekan metal dulu, Na 2, lepas tu Cl. Alright, so ini 2 mol, 1 mol, 2 mol ya. Jadi given tu this is 3.7 gram and 4.3 ada ni ya, 3.7 gram and 4.3. Okay, jadi kita tak mau dia dalam unit gram, kita mesti tukar ya. To determine the limiting reactant, kita mesti convert dia whatever unit bagi reactant itu kepada mol ya. Jadi soalan juga beri kamu actual yield ya. Actual yield ni, actual yield 5.5. Right? Dia kata ada NaCl sebanyak 5.5 gram terbentuk. Jadi ini yang terdapat dibagi dalam soalan lah. Jadi dia actual yield. So kita kena kira theoretical yield. Berapakah theoretical yield ni? Theoretical yield ni adalah hasil produk yang kita kira. Yang ini yang given. Okay. Jadi untuk mengira produk ni kita kena cari limiting reactant lah. Kan sebab limiting reactant yang akan menentukan produk. Okay, so soalan tak bagi tahu which one is limiting. Jadi kita kena kira lah. Jadi pertama kita kena convert dulu yang gram ini kepada mol ya. Jadi ini mass over mR, mass over mR ni dia. Kita telah kira mol Na, mass over Ar 3.7 gram bahagi 23. Ar bagi sodium adalah 23. Okey, dapat ini mol. Dan Cl2 mass over mR 4.3 ini dapat mol bagi Cl2. Jadi ini adalah 0.161 dengan 0.061 ya. Ini kita tukar menjadi ini. Kita kena tukar dia menjadi mol kerana kita nak buat stoichiometric dengan ini. Ini kan unit dia mol kan. Jadi unit ini pun mesti mol juga ya. Jadi seperti saya kata dalam kuliah tadi, kita kena darab silang. To determine the limiting reactant, kita kena darab silang between this and yang sebelah kanan ni mesti X. Saya kata tadi kan, kita jadikan X je. Jadi 2, 1, 0.161 X. Okay. Ini dan X. Ini biarlah ini sebab given nanti kita nak buat dia punya perbandingan ya. Ini X di kanan. Ini dia. Okay, ni. Jadi 2 mol Na needed 1 mol Cl2. Ni 2 mol ini perlukan ini. Kalau ini X ni. Jadi X kita kira darab silang dapat 0.181 mol Cl2 needed. Jadi maksudnya ini adalah ini yang needed ni 0.181 need ya. Tapi kita cuma given kosong ini given ya. Need dengan given. Ini need kita kira. Jadi kita buat perbandingan. Ini need is more than given. Jadi kalau dia more, maka Cl2 is limiting reactant. Okay, Cl2 ni, Cl2. Dia X ni di Cl2 kan? Ni. Okay, Cl2 is limiting reactant. Kalau dia ini need kecil berbanding ini, maka ini excess. Okay, automatic yang ini akan jadi limiting. Okay. Alright. Ini satu lagi kaedah iaitu kita guna quick check ya. Quick check ni yang saya kata tadi, kalau siapa buat kaedah ini dia dapat separuh je lah markah dia. Tapi dia sangat senang kan, dia boleh jadikan dia sebagai kaedah check and balance lah. Maksudnya selepas kamu kira ini dapat limiting reactant, kamu buat semakan. Betul tak jawapan yang kamu dapat di atas ni?
Jadi cara dia senang saja, 2 dengan 1 kan, kita selepas kita balance equation tu ini kita buat 2 dengan 1 ini. Okey, buat gambar macam ni, table. Lepas tu mol kita dah kira, mol Na, mol Cl2 pun kita dah kira, kita bahagikan saja dia dengan nombor yang stoichiometric number ini. Dapat nilai ini dan ini, maka ini tengok nilai yang lebih kecil, maka Cl2 is limiting reactant. So betul lah sama dengan atas ni kan. Cl2 di atas ni pun sama limiting reactant, yang ini pun limiting reactant ni sama. Artinya betul lah tu. Kiraan kamu di atas betul ya. Ini untuk cek. Tapi siapa buat kaedah ini masa final dapat separuh markah je lah, kerana dia tidak menunjukkan kaedah ini. Ini ada markah ni ya. Okay. Alright, selepas kita dapat limiting reactant, kita labelkan persamaan. Persamaan ni tadi kita labelkan lah. Ini limit kan, ini excess ya. Jadi kita buat perkadaran pula dengan limiting dengan produk ni ya. Kerana apa? Buat perkadaran antara Cl2 dengan ini, kita dengan ni kerana limiting reactant yang akan determine produk ya. Itulah guna limit. That's why we need to determine which one between these two become limiting. Kerana limiting yang akan kita buat perkadaran dengan produk. Ini. Okay. Sentiasa limiting. Kerana limiting yang akan menentukan produk ya. Macam tadi 9 burger dengan 3 cheese. Jadi cheese adalah limiting dia. Jadi dia hanya boleh buat 3 burger je lah. 6 lagi adalah baki dia. Jadi dia memang produk itu ditentukan oleh cheese itu. Okay, jadi macam ni juga dia kena bandingkan dengan limiting ya, sebab limiting yang akan mendapat produk ya. Kalau ada 4 cheese, 4 burger. 5 cheese, 5 burger. Macam tu ya. That's why dia kena buat perbandingan dengan limiting ya. Penting limiting ni. Dia akan digunakan untuk buat perkadaran dengan produk. Jadi selepas tu kamu buat darab silang pula di sini, 1 mol ini. Okey, 1 mol, 2 mol, 0 point ini kita dah kira tadi, X pula di sini ya, X mol. Ini X mol lah ni. Okey, kita boleh kira mol produk. Okey. Jadi ini dia. 1 mol ini 2, 0 point ini X. Okey. Jadi ini dia. Nak yang ini dia punya ringkasan lah, jangan buat macam ni pula final, buat macam ni ya, kena ada ayat penuh ni. Baru dapat full mark. Okey. Jadi 1 mol ini kan kita ini kan 1 mol tadi. Ini 1 mol. Okey, ini 2 mol ya. Mol kan. Saya dah bagi tahu tadi. Stoichiometric number is a mol ya. Jadi ini pun mol. Okey. Ini pun mol lah. Jadi 1 mol 2, 0 point ni X. Jadi darab silang dapat jawapan ini. Jadi dapat mol ini, jadi kita darabkan dengan MR NaCl, dapatlah mass bagi NaCl tu. Jadi mass ini adalah theoretical yield sebab kita kira ya. Jadi percentage yield adalah actual divided by theory, darab 100 dapat 77. Maksudnya reaction ini menghasilkan 77% saja produk ya. Tak sampai 100 lah. Jadi okey lah ini 77%. Walaupun ada sedikit rugi lah, tapi tak apalah, memang secara azali dia memang susah nak dapat yang 100% ya, mesti ada sedikit-sedikit lah lari ya. So this is how to calculate limiting reactant and percentage yield ya. Okay.